Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah dapat lagi bersama-sama untuk kita meneruskan tajuk pengajian kita berkenaan tafsir, dan kita alhamdulillah sebelum cuti hari itu kita telah sampai dan bincangkan berkenaan dengan surah Al-Baqarah, dan sedang bincangkan bahagian ujung-ujung bahagian terakhir, sedang bincangkan berkenaan part terakhir berkenaan penafian Allah Ta'ala terhadap Bani Israel, Yahudi dan Nasrani, bahawa Ibrahim ini dan juga Nabi-Nabi semua para anbiya Allah Ta'ala ni bersih daripada dinamakan sebagai Yahudi atau Nasrani. Jadi Allah Ta'ala terangkan dalam ayat-ayat ni yang kita tengah bincangkan, dan kita sebut tadi tu bahawa memang juzuk pertama Al-Baqarah start daripada ayat 100 ayat ke-40 sampai ayat yang ujung sampai saya Sufaha tu, kita sedang bincangkan berkenaan dengan bagaimana Allah Taala menafikan memberikan pada kita alasan kenapa Bani Israel ini layak ditarik daripada mereka penguasaan. Dia start dengan ayat 40 sampai yang tu, yang ke depan sikit. Allah Taala terangkan kepada kita bagaimana Allah Taala ungkit pada Bani Israel ni apa nikmat Allah Taala berikan. Kemudian Allah Taala ceritakan lepas tu pada part kedua dengan kisah lembu dan sebagainya, Allah Taala ceritakan apa pendirian Bani Israel terhadap Musa AS. Kemudian lepas daripada Musa AS, Allah Taala terangkan apa perangai mereka dengan Muhammad SAW. Kemudian part terakhir yang kita sedang bincangkan itu start daripada ayat yang Ibrahim wa idh ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa atammahun. Ayat tersebut start daripada ayat itu sampai habis juzuk pertama ni, dia sedang bincangkan penafian hubungan Ibrahim AS dengan apa-apa yang didakwa oleh ahli kitab. So, mereka mengatakan takkan masuk syurga kecuali orang Yahudi atau Nasrani. Yahudi atau Nasrani saja masuk syurga. Jadi Allah Ta'ala terangkan kat sini tak ada kaitan sebenarnya. Baik, jadi kita dah ambil itu sampai ayat yang ke-129. Betul? Yelah, siapa yang tak datang nak macam mana? kita terangkan sikit. Jadi ayat 129 hari itu kita ambil bila Allah Ta'ala nyatakan berkenaan dengan doa yang disampaikan oleh Ibrahim dan Ismail alaihissalam. Dia ketika mereka bina Kaabah tu, mereka berdoa kepada Allah Ta'ala dan minta supaya Allah Ta'ala menjadikan mereka ni diterima amalan mereka. Kemudian mereka minta supaya Allah Ta'ala menjadikan mereka berdua Muslim, dan daripada keturunan mereka ni bangsa atau umat yang menyerah kepada Allah Ta'ala. Dan mereka minta Allah Ta'ala terangkan, tunjuk mereka ni ibadah-ibadah mereka dan beri taubat mereka. Allah Ta'ala memberi taubat. Kemudian mereka minta Allah Ta'ala, wahai Tuhan kami, Rabbana wab'ath fihim rasulan minhum, utuskanlah pada mereka ini seorang utusan di kalangan mereka sendiri. Yang tugas Rasul tadi, yatslu alaihim ayatika, baca pada mereka ni ayat-ayat Engkau ya Allah. Dan juga wa yu'allimhumul kitaba wal hikmata, dan ajar mereka kitab, ajar mereka hikmah, wa yuzakkihim, dan menyucikan mereka. Dan kita terangkan hari itu bahawa di sini ikut susunan diberikan oleh Ibrahim dan Ismail punya doa. Dia start dengan apa? Sampai pada mereka ayat-ayat Allah, ajar mereka kitab, ajar mereka hikmah, kemudian baru sucikan mereka. Tapi Allah Ta'ala makbulkan doa ni dalam surah Al-Jumu'ah ayat kedua. Allah Ta'ala alihkan sikit dia punya aturan. Allah Ta'ala letakkan tazkiyah tu nombor 2. Lepas kenal Allah, kena tazkiyah dahulu, kemudian barulah ajar kitab, ajar hikmah. Sebab kalau dia kata orang tu kenal Allah, hati dia kotor lagi dan sebagainya, masih lagi ada perangai tak senonoh dan tak ada adab dan sebagainya, maka lepas tu nanti dia akan belajar kitab dan hikmah, dia takkan boleh beri kesan. Bahkan dia mungkin langgar perintah Ta'ala lagi, dan diri ada jahiliah, dia tak nak ikut, tak nak patuh, dan juga menyerah pada Allah Ta'ala. Maka niscaya dekat situ menyebabkan dia belajar Quran dan hadis, tapi dia tidak akan faham. Belajar kitab, belajar penjelasan kitab, tapi mereka tetap akan lalai dan juga mengingkari perintah Allah Ta'ala. Jadi dengan sebab itulah Allah SWT aturkan mana pembersihan jiwa tadi lepas daripada mengenal Allah Ta'ala. Mana kenal Allah, bersihkan jiwa, lepas tu baru belajar kitab, belajar hikmah.
Ini doa yang Allah Ta'ala berikan. Allah Ta'ala betulkan doa mereka, dan juga Allah Ta'ala sebut kan dalam surah surah Jumu'ah ayat kedua. Al-Jumu'ah ayat kedua. Dan dalam ayat yang kita sedang baca tadi, innaka antal aziz hakim, engkau ya Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. Itu kita bincangkan, alhamdulillah. Jadi hari ini kita akan masuk pada ayat yang baru. Itu ayat surah Al-Baqarah ayat 130 sampai 132, insya-Allah. Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man yarghabu 'an millati Ibrahim illa man safiha nafsah wa laqad istafainahu fid dunya wa innahu fil akhirati laminas salihin. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Berfirman Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam ayat ini menjawab kepada orang-orang kafir pada apa-apa yang mereka reka-reka, mereka ada-adakan daripada kesyirikan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga pencanggahan mereka terhadap agama Ibrahim Khalilullah, kasih Allah Ta'ala. Maksud dia, mereka, Allah Ta'ala jawab dalam ayat ni untuk beritahu bahawa Ibrahim itu sendiri dia ada agama yang dibawa oleh Ibrahim, ataupun agama yang diajarkan oleh Ibrahim AS. Dia bertentangan sama sekali dengan apa-apa dia ada-adakan oleh orang-orang yang kafir. Dalam masa benda mereka ada-adakan, mereka sama ada benda tadi berkaitan dengan syiar Islam di Mekah itu sendiri, ataupun apa-apa yang Ibrahim AS ajar kepada anak cucu dia lain yang berada di Baitul Maqdis, di kalangan ahli kitab. Mana semua benda tu kita kata jelas Ibrahim AS telah berikan penjelasan yang nyata dan jelas bahawa agama dia macam mana. Jadi Allah Ta'ala nyatakan ayat ini menolak kepada siapa-siapa yang mendakwa mereka ada terlibat dengan Ibrahim, dan juga tapi mereka beramal dengan amalan bertercanggahan dengan Ibrahim AS. Kerana Ibrahim ini adalah imamul hanafa. Dia imam kepada orang-orang yang tulus kepada Allah Ta'ala. Golongan yang tulus kepada Allah Ta'ala, yang ikhlas kepada Allah Ta'ala, yang bersih kepada Allah Ta'ala. Mereka ni, imam mereka, ketua mereka adalah Ibrahim AS. Dan bahkan Ibrahim digelar Abul Anbiya, bapa para Nabi. Pasal banyak Nabi-Nabi datang selepas daripada beliau, baginda hanyalah dia je bapa. Kalau dia kata yang sebelum daripada zaman Nuh AS, ramai yang lain-lain. Tapi anak cucu Ibrahim AS ni ramai Nabi, ramai Rasul. Okay. Kerana sungguhnya Ibrahim AS dia telah mengosongkan, dia telah membersihkan tauhid kepada tauhid Tuhan dia Tabaraka wa Ta'ala. Maka dia tak menyeru bersama-sama Allah Ta'ala ini apa-apa selain Allah Ta'ala. Tak pernah dia minta. Maka ketika dia berhadapan kaum dia tak pernah gagal untuk menyerah diri pada Allah Ta'ala. Bahkan sentiasa pada Allah Ta'ala saja. Kita sekarang ni, zaman kita sekarang ni macam-macam wali pun keluar kan. Kita ada entiti lain, kuasa-kuasa lain kita kata mentadbir alam ni selain Allah Ta'ala. Ibrahim AS tak pernah datang dalam diri dia berikan perkara tersebut. Dia itu Allah Ta'ala gelar dia Hanif, maknanya bersih. Tidak ada tauhid dia tadi bercampur dengan apa-apa. Zaman kita sekarang ni, kita ajar orang tauhid masih lagi ada nak buat juga. Kita jangan pakai kat ikut kak tu, nak pakai juga. Ada khasiat dia ustaz. Kan khasiat dia ghaibi ke fizikal. Kalau benda tu fizikal tak ada masalah, macam makan madu. Nak makan Nabi galakkan, dan kalau benda datang daripada nas yang sahih, maka kita terima walaupun tak tahu sebab apa. Pasal itu adalah tanda penyerahan kita pada apa? Pada putusan Rasulullah SAW membawa Al-Quran dan juga hadis Nabi dan kata-kata baginda. Mana benda tadi adalah wahyu. So kita sami'na wa ata'na, walaupun tak tampak, tak tahu kenapa, sami'na wa ata'na. Tapi benda selain daripada itu, macam pisau tajam, pisau tumpul, atau saya baca hadis. Maksud dia bukan jangan bergantung pada hadis Nabi lah. Mana dalam pisau tajam tumpul nak ikut cara apa? Nak asah cara macam mana? Pakai batu asah ke? Asah pakai Jepun punya cara ke? India punya cara ke? Terpulang. Tak ada dalam untuk teknik yang kena pakai ikut Al-Quran. Ini Quran cara ni. Tak ada. In that term pakailah benda, tak ada masalah. Tapi dalam tajuk yang kita kata berkaitan dengan akidah dan sebagainya, kita limited kepada Muhammad SAW. Jadi kita kena masalah kepercayaan bahawa ada kuasa lain selain Allah Ta'ala yang boleh mengganggu kita. Macam syaitan boleh mewaswaskan kita. Kita buat macam mana dia kena waswaskan kita. Tengah solat pun dia datang. Tengah baca Quran dia datang.
Kan kita dengar dalam hadis Nabi kata dia lari ketika azan. Bila orang start takbir je dia datang balik. Kalau ikutkan state keadaan tadi, kita kata tengah menyerah diri pada Tuhan, takkan dia boleh datang lagi? Tak. Nabi kata dia akan datang. Nabi kata dia akan datang. Dan bahkan baca Quran pun kita suruh isti'adzah. Bagi siapa-siapa yang datang hadir kelas awal tadi, kan isti'adzah tu penting. Kenapa? Untuk mengelakkan syaitan ganggu kita dari segi bacaan atau pemahaman atau amalan. Bacaan, pemahaman dan juga amal. Semua sekali kena jaga. Jika tidak, kadang ada orang tu baca betul, kan? Faham salah. Amal salah, amal tidak. Ada orang tu baca tak betul. Kan baca tak betul, rosak lagi. Kan ada orang tu baca betul, faham betul, amal tidak. Ada orang tu amal tapi tak faham-faham pun ada juga. Kenapa? Taklid. Macam-macam. Kita kata konsep ni, kita kata kena faham betul Mana maksud dia dalam state of orang tu dalam ibadat sekalipun, kadang-kadang syaitan boleh lagi datang hadir untuk mengganggu dia. Jadi Ibrahim AS ada contoh terbaik bagi manusia yang tidak mencampurkan segala urusan dia dengan penyembahan selain Allah Ta'ala. Jangan ambil yang lain Pasal manusia lain ni kadang-kadang timbul benda pelik-pelik. Tapi para anbiya ni diberikan contoh. Macam Nabi Muhammad ketika berhujah dengan kaum dia, diberikan contoh oleh Allah Ta'ala untuk mereka, dia hujah kaum dia dengan apa? Ibrahim AS. Pasal semua orang tahu Ibrahim tak sembah selain Allah Ta'ala, tak doa selain Allah Ta'ala, tak harap selain Allah Ta'ala. Baik. Dan dia tidak menyekutukan dengan Allah Ta'ala walau sekelip mata pun. Dan dia berlepas diri daripada semua yang disembah selain Allah Ta'ala. Dan dia canggahi dalam perkara tersebut, dalam perbuatan dia nak mengesahkan Allah Ta'ala tadi, dia canggah siapa? Seluruh kaum dia. Bukan jadi seorang, bukan jadi satu kumpulan, tak ada kumpulan yang bersama dengan dia. Semua tentang dia. Mana Ibrahim AS punya kedudukan. Sehingga dia berlepas diri bukan setakat daripada kaum dia, bapa dia sendiri pun dia putus hubungan. Sebab apa? Sebab masalah tauhid. Yang kita zaman kita sekarang ni, masalah tauhid ni tak ni lagi kan. Mana kadang-kadang orang tu macam kata Nabi SAW ni dengan Ali patut jadi Nabi pun ada. Kan Syiah, contohnya Syiah. Kan kadang-kadang Syiah ni ada yang melampau. Ada yang kata Ali lebih utama. Tapi ada separuh tu kan Ali lebih utama. Dia kata dia bukan setakat daripada para sahabat, atas Nabi. Mana dia sampai dia orang ni ada sebahagian Syiah ni dia tak tahulah kenapa dia dapat wahyu mana. Dia kata sebenarnya Jibril nak bagi wahyu pada Ali, tapi pasal Ali tinggal satu rumah dengan Nabi, Jibril silap bagi dia. Ini betul ni, di sisi orang Syiah macam tu ada, timbul. Ya, sahih batal. Pasal Allah, benar Quran Karim kata apa? Allah yastafi, Allah Ta'ala pilih. Allah Ta'ala pilih, yang para anbiya ni pilihan Allah Ta'ala. Bukannya effort kita buat, bukan kerana kita bertapa, kita baca asma sunnah ayat sekian-sekian ke, tak ada. There's no such thing. Mana anda seorang Nabi tu, anda tak jadi Nabi, saya tak jadi Nabi. Nabi para anbiya tadi dipilih oleh Allah Ta'ala. Bukannya dengan effort mereka buat. Bukan usaha mereka untuk jadi Nabi. Macam seorang anak, orang manusia lelaki kan. Dia pilih lelaki ke jadi perempuan? Dia pilih ke? Lahir-lahir, ya Allah aku nak jadi lelaki. Ada? Tak ada kan? Jadi bila dia lahir sebagai lelaki, Allah Ta'ala pilih dia untuk tanggungjawab. Kalau perempuan lahir sebagai perempuan, Allah Ta'ala pilih dia untuk benda yang lain. Mana tugasan manusia ni berbeza-beza berdasar pada macam mana dia lahir. Dan para anbiya tadi dipilih Allah Ta'ala untuk jadi Nabi. Untuk jadi para rasul dan juga utusan Allah Ta'ala. Maka mereka ini memang dipilih. Jadi kalau ada orang kata Jibril silap bagi ke, patut macam ni ke dan sebagainya, keluar Islam. Confirm keluar. Ini kena faham betul. Mana ini akidah, bukan benda-benda ni. Ataupun kadang-kadang ada orang dia kata betul lah Allah Ta'ala makbulkan doa, tapi orang dalam kubur ni pun ada fadilah. Dia sebut tu je habis. Tapi kalau kita kata macam Ibrahim AS dengan bapa dia sendiri, dia berlepas diri dengan bapa dia, putus hubungan. Dengan masalah tauhid tadi. Bukan masalah benda lain, masalah tauhid tadi. Jadi dia kata dia sampaikan dengan bapa sendiri. Disebut oleh Allah Ta'ala dalam Quran dan surah Al-An'am. Surah Al-An'am ayat 78 79. Surah Al-An'am ayat 78 79. Allah Ta'ala nyatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ni Ibrahim berkata. Dia kata apa? Ya qaumi inni bari'um mimma tusyrikun. Wahai kaumku, sungguhnya aku berlepas diri. Tak ada connection, tak ada hubungan langsung. Mimma tusyrikun, terhadap apa yang kamu sekutukan. Inni, sungguhnya aku, wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Aku menghadapkan wajahku kepada yang menciptakan langit dan juga bumi. Seluruh langit dan juga bumi yang ciptakan, aku hadapkan wajahku kepadanya. Hanifa, tulus, bersih. Wa ma ana minal musyrikin, dan aku bukan di kalangan orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Mana dia lepaskan diri dia langsung. Mana putus hubungan dia dengan kaum dia.
Mana kita sekarang ni, zaman kita sekarang ni ada orang buat benda bukan-bukan pun kita masih lagi terima. Kemarin ni kot saya dapat SMS, ada orang tanya soalan dia ni apa, disahkan ada kanser. Kemudian keluarga dia bawa dia pergi ke Kedah, jumpa seorang bomoh yang dikatakan boleh untuk menyembuhkan penyakit kanser. Lepas tu nak jadi cerita, dia katalah jumpa bomoh berkenaan, bomoh tu baca mentera, tak tahu apa dia baca. Bomoh siam ke bomoh apa tak tahulah. Tak tahu bomoh apa. Tapi cerita dia kata, lepas tu kemudian bomoh tu bagi air kelapa, suruh dia minum dan juga sapu pada bahagian yang dikatakan ada kanser berkenaan. Jadi dia kata bila tanya dengan keluarga dia kata keluarga dia tanya dengan bapak dia, bomoh ni pakai apa? Pakai jin dan sebagainya. Tak, dia pakai syekh. Syekh apa? Syekh apa soalan tanya. Kalau syekh apa? Menyekutukan Allah Ta'ala, kita kata pasal yang mengawal sel-sel badan anda ni kena tahu macam anda sakit kan, badan kita nak cantum balik koyak ni kan Allah Ta'ala yang letakkan program dia ke tuan-tuan buat sendiri. Ada siapa duduk diam seharian tak buat kerja apa, kenapa cantumkan badan balik kan? Kenapa tu pakcik buat apa, tangan luka ni tu buat apa, tengah cantumkan balik lah ni luka cantumkan balik. Ada siapa buat kerja? Tak ada kan? Dia automatik tanpa kita bergerak. Sel badan kita ni dikawal oleh Allah SWT. Nak ni besar ke, ni kecil ke, ni panjang ke, ni pendek ke, dia kawal. Dia kawal. Memang ini dikatakan penzahiran bahagian lain ni dibagi benar kita buat ni. Ni dia benar kita buat. Tapi dalam masalah ni, tubuh badan kita, rambut kita nak lebat tak lebat, nak botak tak botak dan sebagainya kan. Tu badan kita, sel kita nak berkedut ke tidak, semua sekali dia kawal. Tak ada bawah kawalan kita. Cuma ada efek macam makan ini jadi ini, tu kena ada efek dia. Ada benda-benda contoh macam orang cocok racun kan, botox tu racun tahu tak? Tak tahu dia racun, dia mengecutkan kawasan otot, kawasan berkenaan jadi tegang, kononnya tegang, tapi benda berkenaan dia racun sebenarnya, racun. Anyway, benda tu maknanya inti nak balas racun terhadap badan kita, itu tindak balas yang dia tentukan. Mana kita tak ubah apa-apa. Datang orang ni dia kata saya boleh kawal sel anda. Bagi kelapa ni sapukan. Dia sekarang ni dia sedang rampas kuasa siapa? Dia berebut dengan siapa sebenarnya? Pentadbiran alam ni. Allah, seolah macam dia kata matahari ni terbenam aku boleh tahan. Macam ni sel kita nak tumbuh nak besar kita tak boleh tahan. Macam balik pakai radioaktif tu yang macam apa? Kemoterapi tu kan. Yang dia suppress pembesaran sel tadi, stop pembesaran tambahan dia. Itu racun. Kemoterapi tu racun, tahu racun? Dia bunuh sel berkenaan. Kalau orang tu kena racun tu, kalau buat 2 kali dia mati. Ni kemoterapi ni bahaya sebenarnya. Gugur rambut-rambut dan sebagainya. Radioaktif dimasukkan dalam badan orang berkenaan. So konsep dia sekarang ni maksud dia itu benda yang qadar Allah Ta'ala. Qadar Allah Ta'ala, Allah Ta'ala letakkan qadar badan kita macam ni, letak benda ni macam ni. Air kelapa tu sebab apa jadi macam tu? Kenapa jadi? Sebab bomoh tu jampi? Ini soalan dia. Apa jampi dia jadi? Boleh kawal alam. Sistem alam ni dia kawal dengan jampi-jampi dia. Dan every time orang datang boleh buat. Every time. Hari ni datang kanser meh aku ubat. Besok datang kanser meh aku ubat. Mana boleh? Pasal kita kata pasal kalau benda tu karamah dia, kalau dia ni ada karamah, dia ni waliullah, maka benda takkan jadi tiap-tiap hari. Pasal Nabi, para anbiya ada karamah, ada mukjizat, tak boleh buat tiap-tiap hari. Takkan wali ni buat tiap-tiap hari pula. Tiap-tiap hari apa? Tiap-tiap hari keluar pintu macam pisau semua okey kan. Macam orang ada pen, tiap-tiap hari tangan. Mana? Faham tak? Mana boleh macam tu? Pasal tu sebab kenapa bila ada orang datangkan dengan benda berkenaan, ini syirik. Tanpa kita perasan ini syirik. Macam orang jumpa barang hilang, nak jumpa cari barang yang hilang tu, nak dapatkan barang hilang balik sedangkan tak boleh diketahui barang tu siapa ambil dan sebagainya. Datang orang kata dia tahu benda ghaib. Di situ kita sedang duduk. Kenapa Nabi kata barang orang yang datang jumpa arraf atau kahin, tukang telik dan sebagainya, dia syirik. Sebab apa? Sebab orang-orang tersebut sedang apa tahu? Merampas kedudukan sifat Allah Ta'ala. Af'al Allah, asma Allah, nama-nama Allah, perbuatan-perbuatan Allah Ta'ala, dia kawal juga. Macam orang-orang yang pergi ilmu pengasih. Kan ilmu pengasih syirik kan? Sebab apa syirik? Sebab yang mengawal hati kita adalah Allah. Datang ada orang kata, saya boleh beri. Dia ambil air, begitu, bagi. Nanti insyaAllah dia akan berubah. Soalan sekarang, dia sekarang ni kawal hati orang ke? Syirik. Mana benda-benda tadi kita buat? Ibrahim tak pernah buat benda berkenaan. Yang kita sekarang Muslim, kan kita buat juga benda ni. Atas dasar apa? Ikhtiar. Ikhtiar ustaz. Kan? Dia lupa sebenarnya masalah Allah Ta'ala berikan ujian. Ada manusia susah dengan cara ni. Ada susah. Kadang-kadang tak pasti. Tengok betul-betul. Bila kita kena kesusahan, kadang-kadang benda tadi untuk Allah Ta'ala ingatkan kita. Kamu lalai sangat ni.
Ni patah balik ni. Dia bagi kita musibah sikit untuk kita sedar. Kita pernah bangun bangun sepertiga hari malam, dia bagi kita penyakit supaya kita berdoa. Bangun. Ini kadang-kadang tak pernah buat benda berkenan, pergi lompat. Anak degil tak dengar cakap. Janganlah pergi. Ya Latif, ya Latif. Jangan. Bangun seperti hari malam. Pasal hati anak-anak tadi bukan kita kawal. Bukan kita kawal. Jadi Allah Ta'ala kawal. Jadi Allah Ta'ala akan minta pada dia. Bukan kita sendiri yang buat. Bukan dengan apa cara kita kan. Dalam makanan tu ludah sikit ke kan. Ini mengarut semua sekali ni. Jangan buat pasal. Dari Islam tak ada arahan macam tu. So macam Nabi SAW bila Nabi beri untuk dekat makanan untuk banyak kan. Dan bukan Nabi buat tiap hari pun. Ini kita pantang anak orang nakal dia bagi macam tu. Kan? Ini tak boleh lah. Be logic So, jadi benda macam ni kita kata nampak di mata kasar macam ikhtiar, tapi sedang apa? Sedang rosakkan akidah seorang itu. Simple je. Nampak kecil tapi benda tu besar. Mengawal sel badan manusia, mengetahui benda ghaib, mengawal hati manusia. Benda simple yang sering macam perempuan, seorang isteri kadang wanita biasa jenis lah. Mana kalau lelaki dia panggil tak senonoh, dia buat benda. Kalau bini aku tak suka, kahwin lain. Macam tu kan. Kalau perempuan tak boleh kahwin lain, so dia pun pergi jumpa bomoh. Suami saya tak sayang saya. Bomoh pun ambil minyak wangi ni, ambil benda sekian, buat macam ni, buat macam ni. Faham tak? Dia bagi kononnya kalau untuk sayangkan tadi kena buat macam tu. Sedangkan benda tadi kata kawalan hati Allah Ta'ala letakkan, dia mengawalkan hati. So jadi arti kata lain, kena minta pada siapa untuk kawal nanti bertukar? Minta Allah lah. Datang minta dengan bomoh, tu masalah lah. Syirik tapi tak perasan. Syirik tapi tak perasan. Sebab kita duk hafal Asmaul Husna, Asmaul 9 tu, lupa Allah Ta'ala ni apa? Muqallibal qulub. Dan tu mana ada? Ada dalam tu? Tak ada kan? Pasal ni af'al Allah Ta'ala yang kita kena belajar juga, kena tahu. Bila tauhidkan Allah Ta'ala dan perkara-perkara ni, maksud dia hanya Allah boleh buat benda ni. Tak ada siapa lain boleh buat. So kita akan balik pada dia saja dalam benda tersebut. Tapi bila kita kata dia buat, tapi bomoh tu pun boleh, habis. Habis lah. Habis. Rosak. Faham Baik. Jadi dia kata apa? Dia kata apa? Wa ma'al musyrikin. Itu kata-kata Ibrahim. Dan juga ada ayat lain Ayat lain dalam surah Zukhruf. Surah Zukhruf ayat 26, 27. 26, 27. Okey, Ibrahim alaihissalam berkata, Allah Ta'ala nyatakan, Ibrahim berkata, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idz qala Ibrahim li abihi wa qaumihi. Dan ingatlah ketika mana berkata Ibrahim kepada bapanya dan juga kaum dia. Dia kata apa? Innani bara'um mimma ta'budun. Innani, sungguhnya aku bara'un, berlepas diri, mimma ta'budun, daripada apa-apa yang kamu sembah. Anything kau sembah, aku tak ada hubungan. Aku tak ada connection. Aku lepas diri daripada benda-benda berkenaan. Illallazi fatarani, melainkan daripada Tuhan yang menciptaku. Fa innahu sayahdin, sungguhnya dia akan beri hidayah padaku. Maksudnya dia tahu, Allah Ta'ala cipta dia, Allah Ta'ala akan beri hidayah pada dia. Bukannya cari yang lain, bukan melalui ini, bukan air ini, bukan batu ini, bukan kayu ini, bukan, tak ada. Faham tak? Maksudnya dia tahu betul-betul, memang penyerahan yang total. Dia tahu hanya Allah Ta'ala ciptakan dan Allah Ta'ala lah beri hidayah. Sebab Allah Ta'ala hidayahkan badan kita, sel badan kita nak tumbuh mana, dia hidayahkan. Bulu mata tumbuh kat mana? Kat sini. Tak tumbuh kat atas ni? Kan? Tak tumbuh sini. Siapa yang hidayahkan bulu tu tumbuh kat situ dan berhenti pula sampai sini berhenti? Tiap-tiap bulan gugur lah. Tapi dia akan sampai sini je. Tak ada panjang melirik sampai ke sini. Letih juga tu. Kan? Buat apa tu? Tarik bulu kening kan? Kerat-kerat trim bulu kening. Jenuh. Bulu mata yang atas mengalir macam tu, yang bawah mengalir ke sini, bukan macam tu. Kalau keluar macam tu payah, ada silang macam tu, silap. Apa kan? Menunjukkan apa tau? Yang hidayahkan siapa? Yang ciptakan kita Allah. Yang hidayahkan badan kita jadi macam tu Allah. Yang akan hidayah pada hati kita adalah macam tu lah, faham lah. Mana yang kita cuba untuk take over kerja Allah Ta'ala, kuasa dia, tugasan yang dia pegang untuk diri dia, datang kita nak ambil alih, take over. Kita ambil macam-macam lah dengan cara-cara macam-macam. Ni actually benda ni syirik. Dan Ibrahim AS kita tengok dia tak buat benda tersebut dan dibersihkan. Ni bagi orang-orang musyrik, bila dengar ayat ni dia kena faham betul-betul. Mana orang musyrik dengar, dia hilang hujah. Bila dikatakan berhala ini, kayu ini, batu ini selamatkan, ini beri rezeki, ini sekian, semua hilang dengan apa? Kisah Ibrahim AS. Sedang orang kan descendant of Ibrahim. Kan arah Musta'rabah yang tinggal di kawasan di kawasan Mekah Madinah tu kan Quraisy. Quraisy ni keturunan daripada Adnan.
Nabi Muhammad SAW keturunan Quraisy ni daripada Bani Adnan. Adnan itu anak keturunan daripada Nabi Ismail alaihissalam. Kalau Arab yang asal di Yaman, Qahtan yang Jurhum dan sebagainya, kabilah-kabilah yang datang tu, itu Arab asal. Okay, tapi Arab yang tinggal di Mekah tadi, memang mereka ni adalah keturunan siapa? Ibrahim alaihissalam, Ismail alaihissalam. So kalau Ibrahim tak buat macam tu, korang buat sebab apa? Itu soalan yang timbulkan oleh mereka, oleh para anbiya, oleh Nabi Muhammad dan juga para sahabat kepada mereka. Kalau Ibrahim tak buat, korang buat kenapa? Korang dapat mana ni? Maksud dia nak menceritakan berkenaan dengan tidak ada kaitannya Ibrahim dengan perkara-perkara yang mereka buat. Dan Allah nyatakan dalam surah At-Taubah ayat 114. Dalam surah At-Taubah ayat 114. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma kana istighfaru Ibrahim li abihi illa am mau'idatin wa'adaha iyyah. Wa ma kana istighfaru Ibrahim, tiadalah istighfar Ibrahim li abihi untuk bapanya, illa am mau'idatin, kecuali daripada apa? Satu janji yang wa'adaha iyyah, yang dijanjikan ia kepada bapa dia. Falamma tabayyana lahu, maka apabila nyata kepada Ibrahim annahu aduwwul lillah, bahawa bapa dia ni telah jadi musuh Allah Taala, memang takkan beriman, memang degil sungguh, tak nak langsung. Mana dia nak doa untuk bapa dia, minta ampun, ya Allah ampunkan bapa aku, tapi oleh kerana dah nyata pada dia bahawa bapa dia musuh Allah Taala, tabarra'a minhu, dia berlepas diri daripada bapa dia. Lepas diri daripada bapa dia, tak doakan dah. Okey, tak doakan langsung. Tabarra'a minhu. Inna Ibrahim, sungguhnya Ibrahim ini lawah, sungguhnya seorang hamba yang awah, sentiasa kembali pada Allah Taala, berharap pada Allah Taala, halim dan juga ni lembut. Dia ni actually penyayang sungguh. Hatta ketika kita tengok kisah ketika Nabi Lut alaihissalam punya kaum nak dimusnahkan, Ibrahim bila dapat tahu kan, lepas daripada dia dah hilang bimbang tetamu dia siapa, dapat tahu tetamu ni adalah malaikat, ketika itu dia minta kepada malaikat tadi, tak usahlah musnahkan orang, walaupun bukan kaum dia, tapi dia ada belas kasihan tu kuat, besar. Tapi oleh kerana macam dalam kisah tadi, kaum Lut dia minta tolong kan, supaya Allah Ta'ala jangan musnahkan. Namun begitu, bapa dia yang dia sayang, tapi oleh kerana musuh Allah Ta'ala, dia lepas diri. Allah Ta'ala sebut sifat dia lepas tu, supaya nak terangkan bahawa walaupun dia ni lembut, sentiasa hati dia lembut, dan juga dia ni penyayang dan sebagainya, namun begitu dia tidak akan berkompromi dengan orang-orang yang memusuhi Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan Rasulnya. Ni konsep yang kita, macam zaman kita sekarang ni lah, bila sambut tahun baru lah, Christmas dan sebagainya, jadi perbahasan. Saya pelik, kenapa nak jadi perbahasan, nak dibahaskan lagi? Betul lah kita kata satu Malaysia tadi dalam bab apa? Dalam bab tolong menolong. Kalau anjing dia lepas lari, tangkapkanlah. Contohnya kan, anjing, jiran kita kata anjing saya hilang, tolong cari, tak ada hal. Masuk longkang, tuan-tuan masuk longkang, tolong carikan, tak ada hal. Islam tak pernah tegah benda tu. Kalau botol arak dia hilang, jangan carilah. Kan, botol arak tu haram, anjing ni dia bela, halal, dia tak ada masalah. Pembelaan anjing tadi, dia macam tadi tu tak ada masalah. Tapi macam arak dia kan, ataupun apa, dia tak tahu dia kita ni. Tapi kalau dia kata contoh macam binatang peliharaan dia hilang dan sebagainya, tolong carikan. Sampah depan rumah dia jatuh, tolong angkatkan. Itu Islam tak pernah sekat. Sila buat. Kan, contoh macam dia anak dia sakit, kita ada duit banyak, kita biaya anak dia supaya jalan pembedahan dan sebagainya, keluar duit kita, tak ada hal. Islam tak pernah sekat. Tetapi bila masuk berkenaan kerakyatan, tentang tajuk hari-hari kebesaran agama mereka, stop tu je. Itu payah sangat ke? Kenapa? Gian sangat kena makan. Apa ni makanan yang ada ketika Christmas yang best sangat? Turkey tu Thanksgiving ke? Apa tahu benda? Tapi yang macam orang Malaysia, orang Melayu kita, kalau hari raya ketupat, rendang sebagainya lah. Diorang ada benda eggnog. Bukan haram ke? Ada arak ke dalam tu? Ngarut betul. Tak tahulah kenapa. Tapi ni kita bagi konsep. Bab ini jangan. Bab lain tak apa. Saya jumpa Allah Ta'ala tu, dia kahwin dengan keluarga dia, kira isteri dia mu'alaf lah. Jadi ada 2-3 orang dan keluarga diorang ni macam tu. Jadi bila kebetulan mak dia punya perangai, mak mertua ni pun ngada juga. Kan? Bila time hari-hari nak Christmas tu, pergi datang umur menantu dia. Tahu dah menantu dia Muslim, sibuk datang juga. Jadi nak jadi cerita dia, bila sebut dengan saya kata macam ni, saya kata mak dia tu datang dan sebagainya, nak buat apa benda, lantakkan dekat dia lah. Tapi untuk hias rumah tu pakai pokok Christmas dan sebagainya, sedangkan anda Muslim, tak kena lah. Kan, contoh macam sambut sama-sama makan dinner, having dinner, apa makan malam tu, last supper,
Tak tahu lah benda makan makanan dia orang. Kan makan malam ke makan pagi ke tak kira. Anything makan-makan yang keraian tadi elakkanlah. Lain benda. Kalau dia kata kalau mak mentua terasa macam mana? Jumpa dengan mak mentua, saya kata, mak sakit, saya hantar hospital. Mak tak ada duit, saya bagi duit. Mak tak ada teman, saya temankan mak jalan. Mak nak apa? Nak pergi yang curi lepas, saya keluarkan duit. Tak ada hal. Mak nak kahwin lagi, saya kahwinkan. Kan, saya bagi duit kat biaya kahwinkan, carikan suami. Tapi bab ini jangan. Satu benda je. Ini je. Bab lain mana ada benda dah, ini je. Bukan keraian ketuhanan tadi tu, tinggalkanlah. Kadang-kadang benda tu pagan pula tu, tak ada kaitan. Nak buka agama Kristian, dalam Bible pun tak ada ajaran untuk sambut. Tahun baru pun tak ada sambutan ikut agama diorang. Sambut kenapa tak tahu. Tak Disember tu maksud dia apa? Siapa tahu Disember maksud apa? Kan, Disember actually maksud dia 10. 10. Itu November 9. Tahu tak? Orang tak tahu tak? Macam kenapa kita bulan 12 bulan 12? Kita sebut 12 kan? Kenapa bulan 12? Tak tahu kenapa bulan 12. Semua tak tahu kenapa. Anyway, kita kata asasnya diorang punya sambutan dia tu kalau bukan berkaitan keagamaan, silakan. Dia macam anak dia lahir ke kan, kita pergi raikan, berterima kasih, apa, bagi hadiah, tahniah anak lahir dan sebagainya, naik pangkat, tahniah naik pangkat, silakan. Tak ada hal. Tak ada hal. Tapi bila time kata tahniah Christmas, masalah. Sebab hari tu diorang kata apa? Itu adalah hari kelahiran Tuhan dan sebagainya. Jadi benda tu kena tahu pasal dia actually penggunaan penukaran BC, before Christ. Kan? Lepas tu AD. Apa benda maksud dia? Bukan Anno Domini. After death lah pula. Anno Domini. Anno Domini maksud dia the year of our God. Year of our God. So you are celebrating the year of their God. Kan? Menaikkan hari apa? Hari Tuhan kami. AD tu. Tapi tak kisahlah. Kan? Ya, tapi tak bakal agak mercun. Tak tahu kenapa. Bakal mercun dah lompat-lompat. Ada ustaz pula buat ceramah. Kan, sambutan. Ya, mungkin dia kata kerana apa? Kebetulan daripada pergi rock, baik pergi ni sekian. Kalau ajarkan dia orang untuk sambut langsung kan bagus. Kan pada hari berkenaan dengan sesak jam dan sebagainya. Besoknya pula. Kenapa? Apa pasal? Dia ingat tahun berlaku tsunami tu. Boleh pula berhenti tak sambut. Kenapa? Kerana takut nanti tak turun bala. Sesenyap semua sekali. Habis bala Allah Ta'ala hari lain tak keluar La ilaha illallah wa la syarikalah. Ni masalah Benda macam ni kita kata benda simple. Tapi nak nampak macam Ibrahim AS berlepas diri kaum dia buat tu. Kerajaan kaum dia tak hadir. Benda-benda lain tak apa. Macam bapak dia sayang bapak dia. Macam-macam masalah silaturahim ni, macam dalam Islam. Kalau kita kata ada keluarga non-Muslim dalam keluarga kita yang memang asal bukan Islam dan sebagainya. Kemudian dia nak berhubung silaturahim. Tak ada masalah. Bahkan Nabi SAW menyatakan dalam hadis yang sahih bila Asma binti Abi Bakrin, dia punya mak datang. Mak dia datang, mak dia tapi dah bercerai lah dengan Abu Bakar pasal mak dia kekal di atas agama musyrik. Mak dia kekal musyrikah. Seorang wanita yang menyekutukan Allah Ta'ala. Jadi bila mak dia datang ke Madinah, kemudian bawa hadiah untuk dia, kan nak lepak dengan dia lah. Asma binti Abi Bakrin tak nak. Jadi jumpa Nabi SAW, Nabi kata siliha. Dia kata, ya Rasulullah, mak aku datang, dia nak sekian, dia nak hubungkan silaturahim dengan aku. Nabi kata siliha, hubungkanlah silaturahim dengan dia. Mana layan dia? Kan dia tak dapat tidur, bagi tempat tidur. Dia tak ada bantal, carikan bantal. Dia tak nak makan, carikan makanan. Masak makanan yang sedap untuk dia. Maksud dia, buat hubungan yang baik. Tapi bila dia kata, jomlah hari ni ada hari birthday, berhala sekian, jomlah, ada pesta. Janganlah pergi. Sayang dia dalam bab itu je. Dalam bab lain tak ada masalah. Dalam bab itu tak boleh. Biar kita kata mak mentua kita ke siapa sekalipun, tak boleh. Faham tak? Ni itu saja. Saya kata dengan kawan yang tanya soalan, saya kata itu saja. Saya kata, yang lain tak ada masalah. Kalau hari-hari biasa dia masak, kita makan, tak ada masalah. Kan dia nak tolong penjagakan bini kita misalnya, tak ada masalah saya kata. Tapi time berkenaan dengan tajuk masalah apa? Ni. Agama ni, ketuhanan ni tak boleh. Kita kata konsep biasa pun kalau dia kata macam sekarang ni, nak fahamkan mudah je. Kan katakanlah kita ni bapak kita ni ketua kampung. Kan ketua kampung kawasan ni atau wakil rakyat lah, wakil rakyat. Mudah sikit wakil rakyat. Wakil rakyat parlimen ni. Kemudian bapak kita dikalahkan oleh orang yang satu lagi, parti satu lagi. Kenapa parti satu lagi jemput keluarga kita pergi makan kenduri kerana dia menang kalahkan bapak kita? Soalan, kita pergi tak 5 saat dari sekarang?
Nak dia sembuh dia lembu tu bawa ni. Bawa lembu-lembu sedap, makan dengan kambing dan sebagainya, golek ada. Pergi tak? Sentimen orang tak pergi. Sebab apa tak pergi? Orang yang ni bapak kita kan kena pergi. Sekarang Allah SWT pencipta alam ini, Tuhan yang memberikan rezeki pada kita setiap hari, yang memberikan nikmat kepada kita, dia cuba dirampas kedudukan sebagai Tuhan oleh orang lain. Tiba-tiba orang tu buat kerajaan, kita pergi. I'm happy. Happy Deepavali, happy sekian. Why? Anything else silakan. Benda lain tak ada masalah. Benda ni jaga. Ni masalah, benda ni sensitif. Saya dengar dulu ada seorang ustaz tu dia tegur dekat mana dalam televisyen ke apa tak. Lepas tu kemudian semua ketua-ketua agama, ketua-ketua bangsa lain ni minta maaf dan sebagainya. In the end dia minta maaf. Tapi kita kata silap lah. Kena benda berkenaan kita kata anything else. Anda sakit, saya tolong. Anda patah, saya ubati. Anda tak ada duit, saya bagi duit. Kan, mana kita dengan non-Muslim ni bagi, tak ada hal. Islam tak pernah sekat. Buat baik pada mereka. Bahkan Allah Ta'ala kata, idfa' billati ahsan. Allah Ta'ala kata pada Nabi, balaslah dengan yang lebih baik. Diorang buat berjahat pada kamu, balas benda baik. Balas benda baik. Ini arahan Islam. Tapi bab ketuhanan, ini bab ni je. Yang lain tak ada hal. Bab ketuhanan, bab kepada tajuk ini, jangan terlibat. Ini dia buat pesta, angkat berhala, kita angkat berhala juga. Mengarut lah. Kita hadir sama kan, kita lumut umpat dan sebagainya. Mana boleh? Tak boleh, tak dibenarkan dalam Islam. Faham Baik. Dan dalam ayat lain Allah Ta'ala nyatakan tentang sifat Ibrahim AS. Allah Ta'ala nyatakan, inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillah hanifa. Sungguh Ibrahim ini adalah satu umat. Kenapa Allah Ta'ala gelar satu umat? Pasal dia seorang-seorang. Tak ada siapa di kalangan kaum dia yang beriman. Okay, pakai dia seorang-seorang. Bahkan ketika seruan Allah Ta'ala untuk dia untuk dia bawa dakwah, kaum dia tak seorang pun ikut. Okay? Dia ni ummatan, dia satu umat. Qanitan lillah, yang apa? Yang tunduk kepada Allah Ta'ala. Takut kepada Allah Ta'ala. Hanifa, tulus, bersih. Okey, walam yakum minal musyrikin, dan tidaklah dia ni jadi di kalangan orang musyrik. Syakiran li an'umih, dia bersyukur kepada nikmat-nikmat Allah Ta'ala. Ijtabahu, Allah Ta'ala pilih dia. Wahadahu, Allah Ta'ala tunjukkan dia ila siratim mustaqim, pada jalan yang lurus. Wa atainahu fid dunya hasanah, dan kami berikan kepada Ibrahim ini di dunia ni kebaikan. Wa fil akhirati, jadi akhirat ini nanti laminas salihin, dia tergolong di kalangan orang-orang yang soleh. Surah An-Nahl ayat 120, 122. Okey. Dan ini yang maksud dia, bila Allah Ta'ala terangkan Ibrahim ini kedudukan dia, ciri-ciri dia, sifat dia sebagai seorang utusan Allah Ta'ala, sebagai seorang manusia Allah Ta'ala berikan nikmat, dia seorang yang betul-betul bersyukur, dia seorang yang betul-betul menzahirkan tauhid. Di masa orang tak bertauhid, dia bertauhid. Dan dia zahirkan perkara berkenaan. Dia tunjukkan sayang dia, cinta daripada Allah Ta'ala, sampai dia sanggup lepaskan keluarga dia, kaum dia sendiri, bapa dia sendiri yang dia sayang pun, dia terpaksa dilepaskan. Dia tidak pegang macam sayang bapa tapi Tuhan. Dia tak ada tapi. Bila Tuhan, mana bapa ni nombor 2. Kehidupan kita sekarang ni, isteri, suami nombor 2. Anak-anak nombor 2. Ya, nombor 3, nombor 4. Tapi nombor 1 Allah Ta'ala. Ini pasal konsep dia kata tauhid tadi, dia tak akan lepas ke situ. Jadi kata apa? Kerana ini dan juga walihada kerana ini dan banyak lagi ayat yang lain, Allah Ta'ala berfirman kerana Ibrahim macam tu, Allah Ta'ala berfirman, wa man yarghabu an millati Ibrahim, dan sesiapa yang benci. Dia sini dalam cara perkataan raghiba yarghabu raghiba yarghabu, kalau suka, raghiba fi. Kalau perkataan raghiba, jumpa perkataan raghiba yarghabu, lepas dia fi. Maksud dia suka. Kalau raghiba yarghabu, lepas dia an, maksud dia benci. Tak suka. Dia same word, same kata kerja, same verb verb yang sama, tapi dia yang mengubah meaning dia apa lepas dia. Kalau lepas dia fi, suka. Kalau lepas dia an, benci. Jadi ayat ni Allah kata, dan siapakah yang bencikan, dan tiadalah yang membencikan, tiadalah orang yang membenci millah Ibrahim. Itu apa? Cara dia dan manhaj dia. Mana cara dia berharap pada Allah Ta'ala, cara dia berdoa pada Allah Ta'ala, dia harap hanya Allah, dia takut hanya Allah, tak ada sebarang sekutu diadakan oleh dia bersama-sama dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lalu dia tak suka jalan Ibrahim, dan dia menentang cara Ibrahim AS, dan dia benci daripada jalan Ibrahim. Tiadalah orang yang macam ni illa man safiha nafsah, kecuali orang yang bodoh diri dia ni. Jiwa dia ni bodoh. Allah Ta'ala, kenapa Allah kata dia bodoh? Itu maksud dia,
Dia telah zalimi diri dia. Dia telah zalimi diri dia dengan kebodohan dia. Dan juga keburukan pentadbir pengurusannya dengan meninggalkan yang hak pergi pada yang batil. Pasal dia jadi bodoh lah. Mana benda yang Ibrahim buat itu adalah benar, hak. Tapi dia pergi pada batil. Ibrahim zahirkan bahawa hanya Allah Ta'ala menciptakan dan juga apa? Memberi hidayah dan memberikan pentadbiran, mentadbir segala-galanya. Maka Ibrahim hanya minta pada Allah Ta'ala. Datang kita tak nak cari Ibrahim, nak cari yang lain. Tarikat lain lah. Ini jalan macam kita Muhammad SAW. Muhammad bawa benda yang sama. Bawa apa yang Ibrahim bawa. Tapi kita datang tak nak cara Muhammad. Dekat diri bukan cara Muhammad SAW. Nak dekat diri pada Allah Ta'ala. Dekat diri pada Allah Ta'ala dengan cara bukan Muhammad SAW ajarkan. Maka masalah lah. Seolah-olah macam kita kata bukannya kita mungkin mulut kita kata apa? Bukan tak suka ustaz cara tu, tapi rasanya ni best lagi. Maksud dia cara Muhammad tak betul lagi lah. Cara Ibrahim tadi masih lagi tak tinggi bagi dia. Ni bahaya, kena jaga. Benda ni nampak kecil. Tapi Allah Ta'ala kata siapa buat macam ni dia bodoh. Diri itu adalah bodoh. Kenapa? Sebab dia apa? Dia dengan bodoh dia zalimi diri sendiri dan juga dengan salahnya dia pengurusannya dan juga dia meninggalkan hak pada yang batil. Di mana dia menyalahi jalan orang yang Allah Ta'ala pilih di dunia dan juga untuk petunjuk dan juga panduan. Mana Allah Ta'ala pilih Ibrahim ini, Allah Ta'ala kata ijtabahu wahadahu ila siratal mustaqim. Allah Ta'ala kata Allah Ta'ala pilih Ibrahim dan Allah Ta'ala beri hidayah pada dia. Tiba-tiba kita tak suka orang ni punya jalan. Peliklah. Okey? Dan kerana apa? Kerana dan sesiapa yang daripada pendek atau tidak panjang akal ya. Mudanya umur dia ni. Dia kata Ibrahim alaihissalam ni dia daripada umur dia muda dia, daripada dia kanak-kanak kecil sampai dia dipilih Allah Ta'ala menjadi kasih dia, memang dia macam tu keadaan dia. Mana bapak dia pun sayang, tapi dia memang tak nak, dia tak suka, dia tabi'i dia tak suka pada benda-benda berkenaan, benda-benda yang maksiat dan sebagainya. Bahkan para anbiya semuanya Allah Ta'ala pilih macam tu. Mana-mana para anbiya jadi semua para anbiya mana yang datang selepas Ibrahim ke atau sebelum Ibrahim alaihissalam membawa pada agama Islam, mengajak manusia menyerah pada Allah Ta'ala. Jadi tapi dalam masa yang sama kita kata semua para anbiya macam Muhammad SAW pun diberikan benda yang sama. Mana dipilih Allah Ta'ala sejak daripada dia lahir lagi, dan bila dia membesar tu Allah Ta'ala jaga. Hatta kita baca dalam hadis-hadis sahih. Dia tak apa? Disentuh iblis. Di sini lafaz yang datang Nabi sebut tentang iblis tu Isa alaihissalam disebut oleh ni. Tapi masalah sekali para anbiya ni tadi Allah Ta'ala pilih dibersihkan. Maksud dia tak ada relate dalam tajuk perbuatan mereka ni tadi. Benda yang mereka buat ni kerana nak nafsu mereka sendiri, tak ada. Pasal mereka ni dipilih Allah Ta'ala untuk panduan manusia. Kalau dia kata mereka ni bukan dipilih, mereka buat sendiri, maka timbul masalah. Macam manusia sekarang ni kita kata macam Rasulullah SAW, tengok muda waktu ketika baginda tak jadi Nabi lagi, masih lagi muda, kemudian orang Arab buat pesta, musyrikin buat pesta dan sebagainya, Nabi nak pergi, tapi tertidur. Allah Ta'ala sekat berkali-kali, dia nak pergi, kalau tertidur. Last sekali di India dia tak nak pergi langsung, dia hilang rasa nak pergi. Mana dia rasa menyampah pergi tempat berkenaan. Contoh macam benda macam ni, kita kadang-kadang tabi'i Allah tak jadikan. Ada orang tak suka, contoh macam jom pergi konsert. Kita apa benda? Kan ada orang macam tu kan. Ada orang macam best lompat-lompat dia kata. Faham tak? So konsep di sekarang ni ada perangai orang macam ni, perangai macam ni. Kadang-kadang ada orang tu Allah tak pilih jadikan perangai dia macam tu, baik, lembut dan sebagainya daripada asal. Jadi para anbiya ni daripada asal mereka macam tu. Macam Ibrahim alaihissalam, daripada muda umur dia lagi sehingga Allah Ta'ala jadikan dia rasul, pilihan Allah Ta'ala, dia memang macam tu keadaan dia. Dan dia di akhirat nanti di kalangan orang-orang yang soleh yang akan berbahagia. Lalu kalau di ini dah orang yang Allah Ta'ala jadikan contoh, meninggalkan jalan dia, jalan dibawa oleh dia dan laluan dia dan agama dia, serta mengikut jalan-jalan kesesatan dan juga kesesatan juga penyimpangan daripada jalan Allah Ta'ala. Manakah bodoh yang lebih teruk daripada ni? Kan orang tu contoh terbaik, datang kita ikut contoh yang lain. Yang ini jalan sampai Allah Ta'ala terima sebagai jalan yang dikendaki, datang kita ikut jalan lain. Kenapa? Bila kita ikut jalan lain, maksudnya kita apa benda? Ikut Quran kata bodoh lah. Jadi konsep mudah. Kan macam zaman kita sekarang ni. Bila Rasulullah SAW ajarkan kita berdoa kepada Allah Ta'ala, minta kepada Allah Ta'ala, datang kita minta kan dengan perantara Panglima Hitam lah, Syekh Abdul Qadir Jailani lah, Al-Badwi lah, Syazili dan sebagainya, kita sebut nama wali-wali dan sebagainya. Nabi tak ajar macam tu. Tak ada Nabi yang punya doa macam tu. Datang kita, tapi ada orang kata boleh. So,
Nabi bicara tadi, siapa yang nak ikut? Macam kita kata, last sekali kita memperbodohkan diri kita macam-macam. Contohnya kita kata macam-macam pagar rumah. Kan saya terangkan pagar rumah, Nabi berikan untuk konsep jangan syaitan masuk rumah kita. Baqarah, baca. Still kadang-kadang orang malas nak baca, dia outsource. Outsource. Ada sebab tu pasang apa? Pasang gesek. Pasang gesek pun aci kot ustaz. Aci lagi. Punyalah malas kan. Dia pasang gesek tu dekat bilik tu, lepas tu dia baca, tengok cerita Korea. Aku masalah betul. Kan? Kenapa? Semua outsource. Asal outsource je. Kan? Betul lah upah. Lepas tu yang dia dapat outsource seronok juga kan. Baca Al-Baqarah tu dapat duit. Yelah. Kenapa kan? Sampai bila? So konsep dia macam ni bila dia tak nak buat sendiri, tak nak sekian, dia tinggalkan jalan Rasulullah SAW ajar. So dia terpaksa pegang dengan benda tambahan. So last sekali, tengoklah sekali. Pendek-pendek baca Yasin. Okay, itu yang kita kata simple sikit lah. Tapi nampak dia perbodohkan diri dia sebab jalan Muhammad ini. Jalan ini siapa punya? Ni jalan Muhammad, ni jalan siapa? Jalan Muhammad tahu tak? Tahu. Muhammad Rasulullah. Tak yang ikut jalan sini apa pasal? Entah. Dia entah. Waktu kita buat. Ini jalan Muhammad siapa nak buat ni? Kalau jalan Muhammad kita tinggalkan, jalan siapa lagi yang ada? Contoh macam bila Nabi berang itu, kita tak, ni kita umpat sini pula. Sampai kebodohan sampai pada peringkat di mana apa? Di pagar paku kat rumah dia. Dia letak bucu sana paku. Ada kena cuka, kena air, kan? Air dan sebagainya. Soalan sekarang ni, Nabi bagi 3 hari. Datang bomoh tu bagi 3 tahun, 30 tahun. Selagi paku tak beralih, selagi tu syaitan tak datang. Apa cerita sebenarnya? Siapa betul, siapa salah? Mestilah Nabi betul, orang salah. Dan kita kata Muhammad Rasulullah, kita lafazkan Muhammad Rasulullah, Muhammad utusan Allah. Tapi kita ikut jalan selain Muhammad. Pelik tak? Betul Nabi Muhammad tu betul, tapi ini pun okey juga. Macam mana cara dia? Which one is it? Which one sebenarnya? Nabi suruh bangun seperti akhir malam, datang kita tak bangun seperti akhir malam. Kita berdoa. Jadi konsep sekarang ni kena perhatikan balik. Allah Ta'ala gelar bodoh. Ni bukan saya kata, Allah Ta'ala gelar. Allah Ta'ala gelar siapa yang tinggalkan jalan tadi pada Ibrahim. Muhammad adalah penerus bagi jalan Ibrahim. Maka siapa tinggalkan jalan Ibrahim, jalan Muhammad, maka mereka ni adalah bodoh. Okey? Bodoh Dan apakah dia kata, manakah kezaliman lebih besar daripada ini? Mana zalim lagi besar daripada ini? Mana diberikan macam-macam panduan, jelas nyata ini jalan kekasih Allah Ta'ala. Ibrahim adalah kekasih Allah, bapa para anbiya. Allah Ta'ala jadikan kehidupan dia macam ni. Datang kita ikut cara orang lain. Ubay Tarunyah pun best juga, dia kata. Kan Nabi ini, Nabi pun jalan. Ini para anbiya pun jalan. Ni Ubay Tarunyah pun jalan. Kenapa nak ikut yang ni? Soalan. Pasal dia soleh. Yang ini Nabi. Ini utusan Allah Ta'ala. Tapi yang ni nampak macam best juga. Inna lillahi wa inna. Nampak tak? Dia macam bayangkan dia boleh letakkan Nabi dengan orang-orang yang lain yang dia sayang, dia suka. Dia letakkan setara. Setara tau. Nabi, ni Nabi. Yang ni kalau baik apa salahnya? Dia letakkan setara. Kalau kita kata macam logik akal tadi, yang ini jaminan, terjamin Allah Ta'ala akan berikan. Pasal jalan ni kepada Allah Ta'ala. Yang ini utusan Allah Ta'ala punya jalan. Yang ini tak tahu sampai ke tidak. Moga-moga sampai. Kenapa ikut jalan moga-moga? Macam kita kalau kita ada duit, kan duit, satu bank, satu penjagaan tadi confirm dapat untung. Satu lagi penjagaan tak tentu untung lagi ke tidak. Masukkan duit kat mana tu? Yang confirm lah. Tapi bila time beramal tak ikut macam tu. Ikut yang mana? Yang moga-moga confirm. Moga-moga dapat. Kenapa tak ambil yang pasti dapat? Kena tak ambil yang wakil daripada Tuhan menjadikan alam ni pun jalan. Maksud dia kat situ, kita kata kat sini Allah Ta'ala kata, manakah kebodohan, apa Ibnu Katsir kata, manakah kebodohan lebih teruk daripada ini? Manakah kezaliman lebih besar daripada ini? Manakah zalim yang lebih besar daripada ini? Sebagaimana Allah Ta'ala nyatakan dalam Quran dan surah Luqman ayat 13, Allah Ta'ala nyatakan, inna syirka la zulmun azim. Sungguhnya syirik itu adalah zalim yang terbesar. Zalim paling besar adalah syirik. Pasal jalan berbesar? Sebab orang tu tadi, ialah dia nampak ada jalan betul, tapi tinggalkan jalan betul, pergi jalan yang salah. Macam orang-orang ahli Mekah dahulu, dia tahu Allah Ta'ala Tuhan, tapi dia berdoa pada berhala. Ibrahim tak sembah berhala, Ibrahim pecahkan berhala, dia songkong berhala. Pelik tak nampak? Sedangkan diorang ni adalah keturunan kepada apa? Keturunan kepada Ibrahim AS. Keturunan para anbiya. Tapi kita kata masih lagi diorang apa? Salah faham berkenaan tajuk ni. So Nabi Muhammad datang memperbetulkan balik benda tersebut dan juga terangkan bahawa siapa-siapa tak suka kepada agama Ibrahim, tiadalah siapa yang tak suka melainkan orang-orang yang apa? Bodoh diri dia. Dia adalah bodoh. Dia kata apa? Dan ini yang dikatakan yang pertama. Berkata Abu Aliyah dan Qatadah, ayat ini turun kepada golongan Yahudi.
Ni sebenarnya dua-dua saya kena, tapi cuma kita kata the first meaning, ada orang kata ini balik pada orang musyrikin yang kita keturunan Ibrahim alaihissalam, Bani Adnan, Quraisy. Ada kata ini turun, ayat ni turun kepada apa? Kepada Yahudi. Kerana apa? Mereka mengadakan jalan yang bukan daripada jalan Allah Taala, dan mereka mencanggahi agama Ibrahim alaihissalam pada apa yang mereka ambil. Mereka ambil sebagai amalan, mereka tinggalkan kerja-kerja yang Ibrahim buat. Okey? Dan menyaksikan kata pendapat ini, firman Allah Taala di surah Al-Imran ayat 67-68. Dan memang kita kata Quran ni tafsir satu sama lain. Quran menafsirkan Quran. Jadi dalam Abu Aliya dan Qatadah kata, yang menyokong pendapat ini, pendapat menyatakan bahawa ayat ini turun pada Bani Israel atau orang Yahudi, Yahudi adalah firman Allah Taala surah Al-Imran ayat 67-68. Allah Taala menyatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Maka Ibrahim Yahudiyan wala Nasraniyan. Tidaklah Ibrahim itu Yahudi, seorang Yahudi, dan wala Nasraniyan, dan bukanlah juga seorang Nasrani. Walakin kana hanifan muslima, tapi dia ni adalah hanif, tulus, bersih, muslima, menyerah pada Allah Taala, muslim. Wa ma kana minal musyrikin, dan tidaklah dia berpegang dengan orang-orang yang musyrik. Inna aulan nasi bi Ibrahim, sungguhnya orang paling layak dengan Ibrahim ni, menjadi orang yang ada hubungan dengan Ibrahim ni adalah lalladzi tabauhu, orang-orang yang mengikuti Ibrahim. Mana cara dia, amalan dia, akidah dia, wa hadzal nabi, dan juga nabi ini, itu siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walladzina amanu, dan juga orang-orang yang beriman. Wallahu, dan Allah Taala lah waliyul mukminin, pelindung bagi orang-orang yang beriman. Maksud dia siapa-siapa yang nak kata relate diri pada Ibrahim, maka cara Ibrahim tadi kena amalkan. So kita kata kita nak bersama para anbiya, maka kita bersama dengan mereka kalau kita amal kita sama dengan amalan mereka. Kalau kita tidak, maka tidaklah. Panduan mereka datang, kita buat cara lain, maka kita akan bersama dengan orang yang kita tiru. Kena faham Kalau orang ikut tarekat, maka tarekat guru dia akan tunggu sana lah. So tak akan bersama dengan Nabi. Pasal benda yang Nabi ajarkan lain, yang guru dia ajarkan lain. Kalau dia ikut guru dia. Kalau ikut mana syekh dia. Dia takkan ikut Nabi SAW. Itu confirm. Pasal Nabi dalam ayat ini kita lihat Ibrahim alaihissalam yang akan bersama dengan dia, yang dikira sekumpulan dengan dia adalah orang ikut dia, Nabi ini, dan juga orang beriman yang bersama-sama dengan Muhammad SAW. Maksudnya orang yang tak ikut cara ini, maka dia bukan tergolong daripada golongan yang sama. Okay? Dan Allah Ta'ala pelindung orang-orang yang beriman. Dan Allah Ta'ala nyatakan ayat tersebut, Allah Ta'ala sambung lagi. Dan firman Allah Ta'ala lepas tu, idh qala lahu rabbuhu aslim. Allah Ta'ala zahirkan macam mana Ibrahim ini adalah seorang yang menyerah kepada Allah Ta'ala, dan juga seorang yang tulus kepada Allah Ta'ala dan tauhid dia. Idh qala lahu rabbuhu aslim. Ketika Tuhan yang berkata kepada dia, aslim, menyerahlah engkau. Qala aslamtu rabbil alamin. Maka dia pun kata apa? Aku menyerah pada Tuhan, Tuhan sekalian alam. Maksudnya dia tak pernah kata macam tidak, tak menyerah. Patuhlah engkau, tunduklah engkau, ikutlah engkau, menyerahlah engkau. Dia terus patuh, ikut dan juga menyerah pada Allah Ta'ala. Tidak lagi ada dakwa-dakwi. Kita kan degil kan. Kalau kata tak nak buat, tapi ustaz, tapi. Dia tapi lagi. Allah Ta'ala kata firman, tapi lagi. Banyak mazhab tapi. Kenapa mazhab tapi tahu? Baik, itu maksud dia Allah Ta'ala perintahkan dia supaya apa? Ikhlas kepada Allah Ta'ala, menyerah kepada Allah Ta'ala, dan juga patuh kepada Allah Ta'ala. Lalu Ibrahim alaihissalam menyahut kepada suruh Allah Ta'ala tadi dari segi apa? Syarak dan juga qadar. Syarak dan qadar. Maksud dia syarak dan qadar, maksudnya syar'i dan qadari. Pasal Allah Ta'ala dia ada dua kehendak. Bila Allah Ta'ala kata dia menyerahlah, maknanya Allah Ta'ala nak dia menyerah. Dan dari segi itu maksud dia Allah Ta'ala nak dia patuh. Macam Allah Ta'ala kata jangan buat benda-benda yang haram. Ini qadar syar'i. Ketentuan Allah Ta'ala dari segi syarak. Ketentuan Allah Ta'ala dari segi qadar, maksud dia masalah kita ni besar mana, panjang mana, diri kita mudah buat baik, mudah buat jahat dan sebagainya, itu qadari. Itu qadar. Mana kehendak Allah Ta'ala bentuk qadar. Ibrahim dua-dua sekali. Masalah perintah Allah Ta'ala pun dia, kehendak Allah Ta'ala dia penuhi. Perangai dan tingkah laku dia pun Allah Ta'ala tepatkan untuk mengikuti benda berkenaan. Dan kita sekarang ni kalau bukan Nabi, apa benda patut kita buat? Minta pada Allah Ta'ala. Jangan kita macam, tak apalah, Daud Ibrahim Nabi, memanglah. Macam kita kadang kita tegur orang kan, kita kata benda salah. Itu Nabi. Kita bukan Nabi. Kalau bukan Nabi, tak apalah kita langgar benda tu. Kata, kan? Salah. Nabi, para anbiya, Allah Ta'ala jadikan untuk panduan manusia. Para anbiya ni, diberikan Allah Ta'ala kepatuhan, perangai, tabi'i, sifat yang bagus, supaya manusia dapat contohi. Dan kita kena contoh mereka. Kalau tak boleh contoh, tak dapat nak ikut, minta Allah Ta'ala bantuan supaya dapat contohi mereka. Itu sebab kita lihat dalam doa-doa Nabi ajarkan.
Kan kita baca doa, Nabi kata apa? Nabi kata pada Sa'ad, wahai Sa'ad, aku sayang kau. Jangan kau lupa untuk setiap kali lepas solat untuk menyatakan Allahumma inni, ya Allah bantulah aku ala zikrika, untuk mengingati engkau, wa syukrika, dan bersyukur pada engkau, wa husni ibadatika, dan elok ibadat kepada engkau. Mana maksud dia minta Allah Ta'ala bantuan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tu lafaz Al-Quran, iyyaka nasta'in tu untuk menzahirkan kita ni perlu pada Allah Ta'ala. Mana di situ kita akan zahirkan bahawa badan kita, tubuh badan kita, apa di hadapan mata kita, apa telinga kita dengar, Allah Ta'ala yang akan aturkan benda tersebut. Maka kalau kita minta berulang kali hidayah, maka dia akan salurkan kepada kita laluan tadi. Dan kita kena ikutlah pula. Allah Ta'ala tentukan kita tak nak ikut, itu yang kita akan kena hukum. Allah Ta'ala tak paksa kita ikut. Dia akan apa? Datangkan dengan keadaan dan suasana. Contoh macam kita lahir-lahir anak Pak Imam. Itu selangkah dah tu masuk syurga. Selangkah nak masuk syurga. Tapi kadang-kadang dah jadi anak Pak Imam pun nak mengarut juga. Kan? Kadang-kadang tak solat pun ada kan. So dia menunjukkan bahawa tajuk anak para anbiya pun terkena. Contoh macam anak Nuh AS. Nuh AS anak dia memang lahir sebagai anak seorang Nabi. Tapi dalam masa sama dia tak boleh nak ikut perintah Allah Ta'ala kerana dia tak nak. Mana Allah Ta'ala takkan hukum manusia ni dengan paksa tau. Macam dia neraka dia sengaja jahat. Tak. Allah Ta'ala akan siapkan jalan untuk dia masuk neraka. Dia di situ akan dikira supaya layak masuk neraka bila dia patuh dengan apa tau. Dia nampak godaan, temptation tadi, dia ikut. Dia nampak benda penyelewengan, dia masuk. Dia tak ada lari. Dia tak tahan diri dia. Kalau dia tahan diri dia, maka Allah Ta'ala akan berikan dia apa? Keselamatan. Sebab kenapa kita kata keselamatan? Sebab kita berdoa kepada Allah Ta'ala berulang kali. Dah dapat hidayah, dah Muslim dah kan? Tapi masih lagi anda dituntut supaya apa? Ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Kenapa? Sebab anda perlukan apa? Penetapan. Pasal kalau tidak, anda beralih, anda tak tahu besok apa yang akan jadi. Para sahabat takut benda macam ni. Takut hati ditukarkan. Dan Nabi ajak para sahabat kan, dalam Muqallibal Qulub kan. Ataupun dalam Al-Quran, Allah Ta'ala nyatakan, Allahumma la tuzigh, Rabbana la tuzigh qulubana. Wahai Tuhan kami, yang kau pesongkan hati kami. Ba'da idh hadaitana, setelah kau beri hidayah pada kami. Maksud dia boleh terpesong lagi. Sebab kenapa kita kata dalam tajuk ni, kita kena nak minta, dan bila dapat jalan tadi, ikut. Kita lari, maka akan timbul kesesatan berikutnya. Ini disebut dalam Quran surah Al-Lail. Surah Al-Lail Allah Ta'ala nyatakan. Ayat buka sendiri nanti. Ayat surah Al-Lail pendek je. Ayat dia berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa'amma man a'ta wattaqa. Fa'amma man a'ta wattaqa. Adapun sesiapa yang memberikan harta dia, menginfakkan harta dia, wattaqa, dan dia bertakwa. Bertakwa. Mana dia rasa kalau Allah perhatikan dia tahan diri daripada buat benda yang diharam, dan dia galakkan dia buat benda yang suruh kerana Allah Ta'ala. Wasaddaqa bil husna, mana dia buat benda tadi, infak harta, takwa, dan dia percaya dengan apa? Hari akhirat, ganjaran akhirat. Husna tu ganjaran akhirat. Kebaikan yang dimaksudkan adalah ganjaran akhirat. Allah Ta'ala kata apa? Fasanu yassiruhu lil yusra. Kami akan mudahkan dia untuk apa? Yang mudah itu untuk syurga. Untuk jalan buat amal baik lagi. Sampaikan dia akan naik terus. Mana Allah Ta'ala mudahkan dia. Dia buat satu kebaikan itu akan bawa pada yang berikutnya. Macam orang yang baik, macam bangun subuh, solat berjemaah. Bukan hari tu dia akan relax, tenang, jiwa dia happy. Kalau dia bangun subuh lewat dan sebagainya, bahkan hari tu serabut kan, buat benda semua tak betul. Mana maksud dia buat amal yang baik, maka dia akan bawa pada amal baik yang berikutnya. Dia subuh berjemaah dengan zuhur punya azan, dia akan nak bergerak. Kadang-kadang subuh dah tinggal, zuhur pun nanti macam nantilah, dia akan nantilah juga. Maksud dia buat satu kebaikan, dia akan bawa kebaikan yang berikutnya. Itu fasan yassiruhu lil yusra. Wa amma man bakhila wastaghna, adapun orang yang bakhil kerikut, wastaghna, dan juga dia tak berharap pada Allah Ta'ala. Memang dia rasa diri dia. Anything dia dapat semua milik dia. Semua yang dia buat, semua usaha dia. Dia lupa tentang Allah Ta'ala. Wa kadzdzabil husna, dan dia tak percaya berkenaan dengan ganjaran akhirat. Kurang nak beramal. Sebab apa? Tak percaya sangat. Tak percaya sangat. Kalau percaya sungguh, dia akan buat. Kan dia tahu benda tu betul di sana. Dia yakin akhirat tu ada ganjaran. Dia tak kisah habis di sini. Pasal dia kalau contoh dia sedekahkan duit, dia bagi sini 10 sen. Di akhirat dia buat gantian di sisi Allah Ta'ala. Dia bagi RM1. Allah Ta'ala ganti di sana. Dia faham benda ni. Kalau dia faham, wasaddaqa bil husna, kalau orang tu perangai dia macam tu, wa kadzdzabil husna, dia tak percaya pula. Kalau dia tak percaya pun sama juga. Kalau tak percaya ganjaran sana besar, dia akan lengah-lengahkan diri dia. Nantilah. Ada separuh orang tu sama apa? Nak mati pun nak sedekah. Dia kata apa? Soalan daripada saya, Ustaz, kalau kita
mati kan, kemudian kita ada anak kita, tanggungan kita tu mungkin tak cukup umur lagi lah kalau kita mati, dia kata pencen tu kan kita wasiatkan dia supaya sedekahkan. Macam mana Ustaz? So dia kata, Ustaz tersedekah sekarang? Saya kata, dia kata, yelah sekarang ni macam-macam benda nak beli, dia kata. Kan, sekarang ni macam-macam benda nak beli, kalau dah mati ni tak ada beli apa-apa, jadi duit tu naklah jalan-jalan pergi tempat baik, dia kata. Saya kata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya kata, kenapa tangguh? Kan harta ni kan besar nilai dia, sedekah ni. Bila para sahabat kata, ya Rasulullah, ayuh sedekati a'zam, sedekah mana apakah paling besar? Nabi kata apa? Anta sadaqah, engkau bersedekah dalam keadaan anta sahihun syahih, engkau sihat, tak ada penyakit kronik dan sebagainya, dan juga syahih, kedekut. Dan keadaan kau sihat dan kedekut. Engkau sukakan kekayaan, engkau benci kefakiran. Dan bukanlah maksud dia sedekah tu ketika kemudian kau nak sampai nyawa kau sampai di sini, kemudian engkau boleh kata si fulan dapat sekian, pasal tak boleh pakai dah harta tadi. Kan boleh pakai macam tak ada nikmat dan nak pakai harta berkenaan, baru kau nak sedekahkan. Bukan. Nilai dia kecil sangat. Nilai besar adalah ketika mana tengah sayang. Sayangnya. Tapi kita tahu, kalau orang yang tahu ganjaran akhirat betul, dia tak ada masalah. Pasal dia tahu bahawa bila keluar dekat sini 10 sen, RM1, RM10, RM100, dia jadi simpanan akhirat. Simpanan akhirat. Mana maksud dia kekal. Tersimpan benda tadi untuk dia di akhirat nanti tersedia. Sedangkan orang yang tak percaya tadi yang akan jadi bakhil. Jadi kalau dia bakhil, tak percaya janji akhirat, maka Allah Taala fasanuyassiruhu lil usra. Kami akan mudahkan dia untuk apa? Kepayahan. Itu mudahkan dia untuk neraka, mudahkan dia untuk buat dosa. Dia kedekut akan tambah pula. Dia akan tambah amalan-amalan yang buruk. So konsep dia, maksud dia seorang manusia tadi dari qadar dan juga syar'i. Allah Taala nakkan secara qadar, Allah Taala letakkan secara syaraknya, Allah Taala nakkan kita buat macam ni. Tapi Allah Taala siapkan untuk kita jalan, laluan kepada ke kanan atau kiri, nak buat tak buat dan sebagainya. Anda dipertanggungjawabkan dengan benda tersebut. Anda lahir anak siapa, mata anda warna apa, kulit anda macam mana, anda tak ada dosa pahala lagi. Tapi bila Allah Taala berikan satu benda, satu laluan, contoh macam berikan kelebihan, anda kufur, tak syukur. Kalau anda syukur, maka anda dapat pahala. Anda kufur, dapat dosa. Kalau anda kata diberikan kekurangan, anda bersabar, tidak whining, tidak mengeluh dan sebagainya, maka anda dapat apa? Dapat pahala, ganjaran. Bahkan orang yang contoh macam orang yang tak ada mata, mata dia buta. Nabi SAW menyatakan apa? Allah Ta'ala janjikan untuk orang ni, kalau dia bersabar dengan dua mata dia yang buta tadi, syurga di sisi Allah Ta'ala nanti. Walaupun kekurangan dia ada, tapi diberikan janji siap. Macam seorang wanita yang sawan dalam kisah Nabi SAW dahulu. Wanita ni sawan. Sawan ni penyakit saraf, bukan hantu. Tahu? Ni ada orang tu sawan ni hantu ni, jampi-jampi, sembuh kan? Bukan. Budak orang sawan ni dia silih saraf dia rosak. Jadi bila orang yang saraf rosak ni, dia jumpa Nabi, wanita ni jumpa Nabi SAW. Nabi kata dengan dia, aku boleh doakan kau untuk sembuh, ataupun kau sabar, dan untuk kau, aku jamin untuk kau syurga. So wanita ni tadi, dia kata, ya Rasulullah, kami tu doa satu benda, dia kain aku terselak kalau aku sawan. So Nabi doakan, ya Allah jangan jadikan kain terselak. Tapi perempuan wanita berkenaan bila hidup terusan, lepas Nabi tak ada pun, dia hidup lagi, orang ramai tahu bahawa dia ni lah wanita yang Nabi janjikan untuk dia apa? Syurga, dengan sebab apa? Bersabar dengan penyakit yang dia ada. Itu beza dia. Mana setiap orang tu tadi, kita kata jangan kita rasakan kenikmatan dunia yang kita dapat tadi adalah tanda blessing Allah Ta'ala. Dan bila kita dapat kepayahan kat dunia ni, bukan maksud Allah Ta'ala kemurkaan, benci dia benci Allah Ta'ala kat atas kita. Tak boleh. Salah faham benda ni. So pasal kita ni untuk diuji, datang untuk ujian Allah Ta'ala. Cuma cara kita hadapi macam mana, itu Allah Ta'ala akan letakkan. Mana kita sakit tadi, ketentuan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala saja tentukan kena kepada kita. Tak kena lagi, tak ada apa-apa lagi. Dosa tak ada, pahala tak ada. Tapi start kita redha je, pahala berjalan. Kita whining je, kita mengeluh je, dapatlah benda sebagai apa? Bala yang besar pada diri kita. Tak ada sebagai ganjaran untuk kita. Faham tak? So konsep kena musibah apa, dapat kebaikan apa, benda tadi bukan tanda blessing lagi. Maka itu hanyalah untuk apa? Untuk supaya kita ni pilih, buat pilihan, choices nak pergi mana. Macam Ibrahim AS, Allah Ta'ala beri choices dan dia pilih kebaikan terus. Tu sebab dia kata, kenapa Ibnu Katsir kata apa? Lalu dia menyahut kepada Allah Ta'ala, kepada seruan Allah Ta'ala, aslim tu, dia jahut secara syar'i dan qadari. Dua-dua sekali dia buat. Mana dua-dua sekali. Dia patuh Allah Ta'ala secara syarak dan secara qadar. Mana bila Allah Ta'ala tentu qadar satu benda, dia pilih sentiasa pilih yang baik. Dia takkan pilih yang buruk. Faham? Itu maksud dia pilihan tadi tu, Allah Ta'ala buat suasana, kita pilih apa, itu dosa pahala kita berjalan di situ. Faham Dan dia nyatakan situ, wa wassa biha Ibrahim banihi wa Yaqub, dan mewasiatkan dengannya siapa? Ibrahim, banihi pada anak-anaknya, wa Yaqub, dan Yaqub pun wasiatkan benda sama.
Maksud dia mewasiatkan dengan agama ini. Mana agama Ibrahim ini, siapa Ibrahim itu sendiri dan juga anak-anak dia, maksud dia cucu dia siapa? Yaqub. Iaitu Islam. Itu menyerah kepada Allah Taala kerana apa? Bersungguh-sungguhnya mereka ini di atas benda berkenaan. Mereka bersungguh-sungguh di atas agama Islam tadi, menyerah kepada Allah Taala. Dan mereka cintakan benda berkenaan. Mereka cinta mereka kepada Islam itu sendiri, agama Ibrahim tadi. Dan mereka menjaga tentang agama ini sehingga ketika mereka nak mati. Dan mereka wasiatkan anak-anak mereka dengan agama ini. Setelah mana mereka tak ada nanti, harap anak-anak dia akan pegang benda berkenaan. Apa kata-kata Ibrahim dan juga anak-anak dan Yaqub kepada anak-anak dia? Ya bunayya, okay? Wahai anak-anakku, innallaha astaghfa lakumuddin. Sungguh Allah telah pilih untuk kamu satu agama, satu cara hidup, satu keadaan, satu state of orang kata amal. Fala tamutun, maka jangan kamu mati illa, melainkan wa antum muslimun, dalam keadaan kamu muslim. Maksud dia perelokkanlah, berbuat baiklah dalam kehidupan kamu ni, dan juga patuhilah ini mana cara hidup ini, cara hidup yang Islam ni, supaya Allah Taala rezekikan kamu, okey, mati di atas apa? Di atas Islam itu sendiri. Mana kalau boleh beramal berterusan sampai kamu mati nanti dalam keadaan benda berkenaan. Jangan kita buat jahat kemudian harapkan supaya di akhir nanti dapat agama tu. Pasal kita tekan ada doa kan, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim lana ya Allah bi su'il khatimah. Doa tu ada. Tapi janganlah kita kehidupan kat dunia tak ada effort. Mana dia kadang-kadang manusia ni salah faham. Memang Allah Taala berikan kita satu keadaan, ya. Tapi untuk ubah benda berkenaan kita kena ada effort. Contoh macam kita ni tak hafal Quran. Kan? Tak hafal Quran. Kemudian nak hafal Quran. Siapa nak hafal Quran? Angkat tangan. Semua naklah. Okey. Soalan kedua, niat bagus dah. Effort. Dah mula-mula itu jangan jawab masing-masing. Maksud dia macam ni, kita kata contoh kita dahaga kan. Qadar Allah Taala dahaga, minum air hilang dahaga. Bila kita dahaga, kita nampak air depan kita, kan air datang. Kita, ya Allah, aku dahaga, hilangkan dahaga. Nak hilangkan dahaga tadi kena ambil asbab dia. Macam lapar, ya Allah aku lapar, makanan ada tak nak makan. Kan nak laparnya kan, ada roti tak nak makan. Kenapa? Tak nak benda lain, nak nasi kambing. Tak boleh lah. Kena pasal nak hilang lapar tadi kan. Lapar itu hilang, itu ketentuan Allah Taala. Kadang ada orang makan 3 pinggan tak kenyang. Ada orang makan satu suap dah kenyang. Cacing kan. Bukan cacing, kalau besar perut ular. Ada kawan saya elok tengok awak dia. Dia kata perut dia kata, kau ni buncit lah, ada cacing dalam perut kau makan banyak, dia kata. Lepas tu saya kata dengan budak tu, kau cakap pada dia balik. Dia kalau kau ada cacing, dia ada ular. Aku tak perut dia. Jadi ular. Anyway, faham tak konsep dia? Maksud dia kena ambil effort tadi. Kena ada buat tindakan. Mana kalau lapar, ambil nasi tu masuk mulut. Moga-moga taklah kenyangkan kita. Masa faham tu? Jadi kena ambil, bukannya kita tunggu. Jadi macam ni juga bila Ibrahim dan Ismail alaihissalam, bila dia kata ya bunayya innallaha astafa lakumuddin, wahai anak-anakku, Allah telah pilih untuk kamu satu agama. Jangan kamu mati melainkan dalam keadaan kamu muslim. Maksud dia berterusanlah beramal, moga-moga kamu tidak mati melainkan dalam keadaan muslim. Pasal kita kalau tak effort, tak buat, macam mana pula? Kan doa je, ya Allah, Allah makhtim lana bi husnil khatimah, Allah tamatkan kami dengan penamat yang baik. Tapi effort tak buat. Tak nak belajar, tak nak tahu, tak nak beramal, mana boleh? Kena ada amal lah, baru benda tu akan betul. Faham tak? Bahawa Allah akan berikan kepada kita bila kita betul niat dan juga ada effort. Kalau tak dapat benda berkenaan dengan bentuk yang besar, kan tak ada effort dan sebagainya, mana boleh nak sampai? Kan nak kenyang nasi pun tak boleh. Kan nak kenyang pun takkan jadi kalau kita tak ada effort. Effort tu kena buat. Pasal qadar Allah Ta'ala, bila anda makan, anda akan kenyang. Itu qadar dia. Anda lapar, qadar kenyang. Tapi nak kena tembungkan. Ambil qadar tadi, letakkan sekali. Ni kalau tak buat-buat, duduk diam kan, ya Allah aku lapar, tapi tak nak makan, tak boleh lah. Macam ni masalah ilmu, masalah amal, masalah mati dalam keadaan baik, husnul khatimah pun sama juga. Effort tu kena ada lah. Jangan tak ada effort langsung. Ini tak ada effort langsung, kadang macam lantakkanlah kan bila tak dia belajar harfiah aja, belajar berkenaan dengan apa qadar tak nak belajar, belajar berkenaan hari kiamat tak nak belajar. Tak boleh lah, kena belajar. Pasal iman kita naik dan turun. So kita kena ambil effort untuk apa? Sentiasa naikkan iman kita. Jangan kita macam takdir Allah Ta'ala, nak buat macam mana? Betul takdir Allah Ta'ala. Bahawa lepas anda naik satu tahap, satu state, bersungguh-sungguh anda akan biasalah kan, datang kelas raja-raja lepas tu hilang. Kan? Macam Ustaz Ponteng kan, betul-betul Ustaz Ponteng contohnya kan. Student pun sama juga.
Jangan ada ustaz je, student je. Yang hilang kadang ada nampak betul hilang. Tapi pasal ramai apa muka tak kenal, saya tak tahu nama, tak sebut nama lah. Zaman Ustaz Ridwan dia sebut semua nama. Kan? Mana sekian. Dia macam tu, saya tak sebut. Kan? Pasal saya kadang tak ingat nama orang. Kan? Tak ingat nama orang. Kalau jumpa kat kedai, kalau dia makan, saya belanja dia makan. Dia kan dia kata nak kenal nama, saya tak ingat. 3-4 kali pergi makan-makan, rasa macam nak murid aku. Belikan makanan. Bayar-bayar lah, tapi nama apa tak tahu. Tapi anyway, bukanlah tak sayang, tak suka. Tapi kadang-kadang tak ingat. Kan? Nak hafal semua sekali. Ada orang suka hafal. Okay, tapi faham So jadi macam kadang kita naik, ini qadar Allah Ta'ala. Pasal Nabi kata likulli amalin syirrah. For every amal yang seorang buat tu dia ada puncak dia. Ada semarak dia. Dan bagi setiap marakan tadi, dia akan ada apa? Turun dia. Tapi kalau turun kepada benda yang sunnah, Nabi kata alhamdulillah. Dia turun kepada sesat, maka malanglah dia. Tapi maksud dia kalau dia kata orang turun, naik turun tu akan berlaku. Cuma kita dalam qadar naik turun tu dah ada, kita ada qadar naikkan balik. Carilah effort pula. Effort naikkan balik. Bukannya macam dah qadar takdir Allah Ta'ala nak macam mana? Kan? Kenapa malas semayang sekarang? Takdir Allah Ta'ala. Itu kau hajar nama dia. Jangan buat pasal. Baik. Kerana sungguhnya manusia itu mati kebiasaannya di atas apa yang keadaan dia berada. Kalau dia berada dalam keadaan suka menyekutukan Allah Ta'ala, maka dia mati dalam keadaan berkenaan. Kalau dia mati dalam keadaan beribadat, seorang yang takwa, maka dia akan mati dalam takwa. Itu keadaan dia mati, dia mesti macam tu. Dia takkan mati sebaliknya. Dia takkan mati sebaliknya. Dia masih ada. Contoh macam kadang-kadang kita nampak ada orang tu macam pelik, aku semalam tiap hari dia solat, tiba-tiba hari nak mati tu minum arak. Tak. Dia masih kadang-kadang, kamu tahu, luaran kita nampak perbuatan, dalaman kita tak tahu apa dalam ni. Macam orang musyrik, munafik kan. Dia luaran dia nampak dia bagus, actually the best person, tapi dalaman dia apa, Allah Ta'ala saja tahu. Mungkin nak mati tu Allah Ta'ala zahirkan. Atau sebaliknya seorang tu tadi macam dia malas sebagainya, tapi dalam hati dia nak sangat. Pasal Allah Ta'ala tak berikan dia satu ruang. Ruang maksud dia apa? Dia ni lahir anak penjenayah. Kan ada orang lahir anak dia, bapak dia perompak. Kan? Masuk penjara. Kan lahir kan? Dia masuk saja. Abah mana? Mak kata abah pergi kerja. Tak balik abah kerja. Punya abah duduk penjara contohnya. Dia tak minta. Dia tak minta. Tapi kehidupan suasana hidup dia, kawan-kawan yang dia dapat dan sebagainya, tak membantu dia untuk benda berkenaan. Tapi Allah Ta'ala akan bantulah dia. Allah Ta'ala akan bantu dia. Allah Ta'ala akan berikan daripada dia apa yang dia niatkan dan apa effort yang dia buat. Kalau tak ada effort langsung, masalah lah juga. Effort tak ada usaha, tak ada struggle masalah. Dia kena ada dia kehendak dan juga pergerakan dia untuk ke arah kebaikan. Allah Ta'ala akan bantu. Jadi dia kata dia biasanya mati di atas keadaan apa dia mati. Dan juga dia hidup keadaan apa dia hidup keadaan kebiasaan dia. Dan dia akan dibangkitkan di atas apa yang dia mati. Contoh macam dia mati dalam keadaan contoh macam apa? Macam orang yang pergi haji dan umrah dan bertalbiah, maka dia akan bangkit dan bertalbiah. Dia akan bangkit ke dalam kubur, daripada kubur dalam keadaan bertalbiah. Dan juga Allah Ta'ala telah menjalankan Allah Ta'ala yang maha pemurah. Kebiasaannya, adatnya, bahawa siapa yang menginginkan kebaikan, dia akan ditaufikkan, ditepatkan dia kepada kebaikan dan dimudahkan untuk kebaikan tadi. Macam kita kata, fa'amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna, dia datang isi, Allah akan mudahkan. Dan sebaliknya kalau orang tu perangai macam ni, dia akan halakan kepada keburukan. Dan mana siapa yang meniatkan satu kebaikan, telah sabitlah kebaikan tadi untuknya. Pahala dah dapat. Dia niat je nak sekian. Tapi jangan buat senonoh, asyik niat je. Kan, niat nak datang kelas, tapi tak dapat datang kelas. Tak apalah nak macam mana. Lepas tu besok niat lagi. Kan, tapi tak pernah bergerak. Nampak jam tak bergerak. Nampak ni tak bergerak, tak nak jalan. Tak boleh lah, kena berjalan lah. Tapi memang niat dia saja kalau betul benar, Allah Ta'ala tahu benar niat dia tadi, maka dia akan dapat ganjaran. Walaupun dia tak sempat pergi. Pasal ini kita kata dalam tajuk ni macam kisah para sahabat zaman dahulu. Mereka bila tak boleh pergi perang, nak pergi perang, jihad bersama Rasulullah, tapi tak ada kelengkapan, tak ada sekian. Dia cuba, tapi tak boleh, tak lepas. Bila kita Nabi SAW tengah pergi sampai tempat yang jauh, Nabi kata apa? Sebenarnya Nabi kata ada di Madinah ni, ada satu kaum yang kamu tak naik bukit, turun lembah dan sebagainya, melainkan mereka dapat pahala sama macam kamu. Mereka ni disekat oleh kefakiran atau kemiskinan, tak dapat menyebabkan mereka keluar untuk berperang. Tak ada perlengkapan dan sebagainya, maka tak boleh keluar. Tapi ikutkan mereka nak sangat keluar dengan Rasulullah SAW untuk pergi perang. Mana tak sampai ke sana tapi dia dapat pahala. Atau kalau mati atas katil pun kerana benar niat dia, maka dapat mati syahid. Jadi kita kena faham kisah ni. Mana maksudnya niat orang berkenaan untuk kebaikan tadi, tapi kena effort betul lah. Bukan niat saja, effort tu kena ada. Kena ada usaha. Dan kerana ini
ia tidak bertentangan dengan apa yang datang hadis Nabi SAW. Ya, dalam hadis Nabi SAW, dalam hadis yang sahih, bahawa Rasulullah SAW menyatakan, sungguhnya seorang lelaki itu pasti akan beramal dengan amalan ahli syurga, sehingga tidak ada di antara dia dengan syurga melainkan satu jengkal ataupun satu hasta. Lalu dia tulis dalam kitab, ya, dia akan beramal, maka dia akan beramal dengan amalan ahli neraka, maka dia akan masuk neraka. Dan seorang lelaki itu akan beramal dengan amalan ahli neraka, sehingga tidak ada di antara dia dengan neraka melainkan satu jengkal atau satu hasta. Lalu mendahului, tertulis dalam kitab, lalu dia akan beramal dengan amalan ahli neraka, ahli syurga, maka dia akan masuk syurga. Kerana apa? Kerana dalam tajuk ini datang bahawa amalan tadi, pemudahan amal, dia pemudahan untuk amal tu maksud dia. Mana orang tu dimudahkan mengikut apa dalam kitab. Kalau nak buat ke tidak tu masih di atas dia. Allah tak paksa dia buat. Untuk buat maksiat tadi Allah tak paksa, tapi untuk jadikan dia lahir keluarga mana, yes. Itu tak ada pilihan, no choices. Dia tinggal masyarakat mana dan sebagainya kan. Kawan dia siapa, orang yang ajak dia pergi jalan-jalan siapa dan sebagainya. Siapa yang tergerak telefon dia, jom pergi clubbing. Kan? Ada orang tak boleh siapa ajak. Ada orang kena ajak. Jadi siapa-siapa yang dia ajak tadi, memang dia tadi tak boleh, itu qadar Allah Ta'ala. Tapi dia kena kerjakan usaha untuk apa? Elakkanlah. Jangan macam, okey, ni takdir Allah Ta'ala. Punya banyak manusia dekat dunia ni, aku dia ajak pergi konsert. So jadi, janganlah macam tu kan. Okey. Kerana apa? Kerana sungguhnya telah datang dalam sebahagian riwayat dalam hadis ni, lalu dia akan beramal dengan ahli syurga, maka pada apa nyata pada orang ramai. Sebenarnya nyata pada orang ramai dia ahli syurga, pada amalan orang nampak. Okey, dan dia beramal dengan amalan neraka pada apa yang nampak pada mereka. Nampak pada mereka, tapi bukannya mereka betul. Dalaman tak tahu. Luaran tu biasa. So in the end maksud dia orang tu beramal dengan ahli syurga, tapi dalam hati dia tak tahu. Tapi in the end pasal takdir, memang kita dah tahu dia ni sebenarnya ahli neraka, Allah Ta'ala akan zahirkan sebelum dia mati. Sebelum mati. Mana kalau dia kata dia tak betul dan segi niat dan sebagainya, maka dia akan dizahirkan. Dan Allah Ta'ala berfirman dalam Quran, فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى, surah Al-Lail ayat 5 hingga 10. فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى, adapun orang yang فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى, adapun siapa yang memberikan harta dan juga bertakwa, وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى, dan percaya dengan janji akhirat, fasanuyassiruhu lil yusra, kami akan mudahkan dia untuk yang lebih mudah, mana makin baik. Okey. Wa amma man bakhila wastaghna, adapun siapa yang bakhil, kedekut, wastaghna, dan tidak memerlukan, maksud dia tak berharap pada Allah Taala langsung, dia tak ada rasa takut pada Allah Taala, wa kadzdzab bil husna, dan tak percaya dengan ganjaran akhirat, tak percaya akhirat tu ada punya ganjaran, dia macam semua dunia. Okey, luaran kita nampak dia pergi datang kelas sebagainya, tapi dalam kepala dunia, apa lagi nak untung, ya. Dalam masa sama Allah Ta'ala beritahu, fasanuyassiruhu lil usra, kami akan mudahkan dia untuk apa? Kepayahan. Maksud dia mudahkan dia untuk masuk neraka. Tu maksud Allah Ta'ala letakkan kat sini. Jelas? Faham Jadi maksud dia, kita kata dalam konteks tadi, maksud dia apa, para anbiya yang datangkan kepada kita jalan, Ustaz Ibrahim AS dan juga Muhammad mengikuti jalan berkenaan, kita kena ikut jalan mereka, tidak jalan yang lain. Dan dalam masa yang sama, orang-orang yang beriman ni tadi, ketika mana contoh macam Ibrahim AS dan juga Ismail dan juga Yaqub seru anak-anak dia supaya jangan tinggalkan agama ni dan matilah dalam agama tersebut. Maksud dia kena beramal, seorang manusia tadi kalau dia betul nak mati dalam Islam, amal dengan amalan Islam, maka Allah akan berikan dia perkara tersebut. Jelas? Okay, baik, kita berhenti kat sini. Wallahu a'lam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa sallam alhamdulillahi alamin. Subhanaka hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.